السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عليك. baca Safwan. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari anak. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia hendak menciptakan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka muncullah sesuatu itu ke alam wujud. Dan orang-orang musyrik yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami secara langsung, atau datang kepada kami sesuatu mukjizat. Begitulah juga orang-orang sebelum mereka berkata seperti perkataan mereka, hati mereka serupa dalam kesesatan. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mempunyai keyakinan. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, membawa kebenaran serta menjadi pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak dipertanggungjawabkan tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikut agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Dan jika engkau mengikut kehendak nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang sebenar, maka tiada lagi pelindung dan penolong yang dapat menyelamatkanmu dari azab Allah. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepadanya, sedang mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, tanpa memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Wahai Bani Israel, kenangilah nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang lain yang ada pada zamannya. Dan peliharalah dirimu dari azab sengsara hari akhirat, yang seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab. Tidak diambil daripadanya sebarang tebusan, dan tidak pula diterima syafaat daripadanya. Dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.
Dan kenangilah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menyempurnakannya. Allah berfirman, Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku melantikmu menjadi pemimpin umat manusia. Ibrahim memohon, lantiklah juga dari zuriat keturunanku. Jawab Allah, janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim. Kita balik semula. Mereka, yakni orang-orang kafir, berkata Allah mempunyai anak. Muka surat 140 140. Allah mempunyai anak. Itu kata orang-orang kafir. Di sini kita ada satu nota 186. Orang kafir, semua orang kafir kau kata begitu? Tidak. Segolongan besar orang-orang musyrikin, Yahudi dan Kristian, mempercayai Allah mempunyai anak. Kepercayaan mereka itu telah disebut Allah pada beberapa firman-Nya di dalam Al-Quran. Sebahagiannya telah dikemukakan pada nota 177 dan 178 yang lalu. Ini cerita Allah SWT ada anak ni. Kemudian Maha Suci Allah, Subhanah, Maha Suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Ini 187. Kerana semuanya adalah makhluk Allah. Kenapa tunduk semuanya? Kerana semuanya adalah makhluk Allah, dan sekalian makhluk Allah itu adalah kepunyaannya. Lahu, bal lahu, kepunyaannya. Hak dia saja. Kepunyaannya jua. Lahu ma fis, segala yang ada di langit dan di bumi ini. Hubungan Allah dengan segala apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan di seluruh alam semesta ini, adalah hubungan pencipta dan yang dicipta. Itu hubungannya. Bukan hubungan anak dan bapa, bukan juga hubungan sekutu yang saling memerlukan. Ini jelas benar dalam Quran. Ini ajaran asas Al-Quran. Mana-mana pun inilah Allah berfirman. Baca Safwan. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Bermaksud, bertanyalah wahai Muhammad, siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi? Jawablah Allah. Bertanyalah lagi, kalau demikian patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung dan penolong yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya? Bertanyalah lagi, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama gelap gelita dengan terang benderang? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaannya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. 188. Dan orang-orang musyrik yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami secara langsung atau datang kepada kami sesuatu mukjizat? Yani mengapa tidak datang kepada kami sesuatu mukjizat? Ini kata orang-orang hak jahil. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Itulah kita nak ceritanya, kenapa dia kata Tuhan tidak berbicara dengan kami secara langsung. 188. Orang-orang musyrikin yang jahil mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, mengapa Allah sendiri secara langsung tidak menceritakan kepada kami bahawa engkau memang seorang nabi lagi rasulnya? Itu yang dia persoalkan. Kenapa tidak datang kepada kami mukjizat
Ini 189. Apakah sesuatu mukjizat yang dimaksudkan? Apakah sesuatu mukjizat yang dimaksudkan mereka itu? Apakah sesuatu? Sepatutnya kita buat au ta'tina ayah. Au ta'tina ayah. Ayah itu mana mukjizat lah. Apakah sesuatu mukjizat yang dimaksudkan mereka itu? Ia dapat dilihat pada beberapa ayat yang lain. Antaranya ialah pada 2 ayat berikut. Baca. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi wahyu, sama seperti yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya Dia berikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab siksa yang amat berat, disebabkan perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Bermaksud, dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami, atau sehingga engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur, kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus, atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping ke atas kami sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya, atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas, atau sehingga engkau naik ke langit, dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Jadi kesimpulannya ialah mereka meminta sesuatu yang bukan-bukan, dan meminta mukjizat-mukjizat lahir atau mukjizat-mukjizat kebendaan seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Menurut mereka, kalau Muhammad itu benar-benar seorang nabi, sudah tentu dia dapat mengemukakan mukjizat-mukjizat kebendaan seperti yang telah dikemukakan oleh nabi-nabi terdahulu. Inilah jadi antara punca kesesatan mereka. Begitulah juga orang-orang sebelum mereka berkata, seperti perkataan mereka, mereka umpamanya telah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, seperti diceritakan Allah di dalam ayat berikut. Baca. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan kenangilah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami. Maka kamu disambar petir sedang kamu sendiri melihat peristiwa itu. Jadi yang dia minta tu lagu tu lah. Kemudian sampai Nabi pun lagu tu juga, serupa dengan orang dulu duduk minta cabar begitu. 191 hati mereka serupa, yakni dalam kesesatan. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mempunyai keyakinan, liqaumi yuqinun. Mereka lah yang dapat mengambil manfaat daripadanya.
bukan orang-orang yang hanya tahu membantah dan menolak saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, baca, Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Bermaksud sesungguhnya keterangan-keterangan yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati yang sedar atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada pengajaran itu sambil menumpukan hati dan fikiran kepadanya. Kemudian 192, sesungguhnya kami telah mengutusmu membawa kebenaran serta menjadi pembawa berita gembira, seperti tadilah yang kita telah baca dah ni, basyiran wa nadhira, dan engkau tidak dipertanggungjawabkan tentang penghuni neraka, wala tus'alu an ashabil jahim, engkau tidak akan ditanya kenapa mereka masuk neraka. Ini Tuhan tuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tugasmu hanya seperti yang tersebut di dalam firman-Ku ini. Baca. Wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu 'alaina al-hisab. Bermaksud sama ada kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari azab yang kami janjikan untuk mereka yang ingkar, atau kami wafatkanmu, itu tidak penting bagimu. Kerana tugasmu hanyalah menyampaikan saja dan kamilah yang menghitung amalan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berpuas hati, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan seterusnya. Kita ada nota di sini 193. Kerana Allah telah berfirman, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar, dan jika engkau mengikut kehendak nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang sebenar, maka tiada lagi pelindung dan penolong yang dapat menyelamatkanmu dari azab Allah. Ini Allah SWT ancam Nabi kita, jangan turut jangan turut kehendak mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Kalau turut juga, ini Allah SWT ancam Nabi, apatah lagi orang lain. Nabi dia pun dia ancam, tak boleh lah mana, telajak tak boleh. Kena jaga benar, jangan turut kehendak mereka, kehendak orang-orang kafir itu. Kalau turut juga, ni, jika engkau mengikut kehendak nafsu mereka, itu semua nafsu tu, setelah datang kepadamu ilmu yang sebenar, mana Islam ni dan Quran ini, maka tiada lagi pelindung. Ini Allah SWT ancam. Kalau Nabi dia boleh ancam, apatah lagi orang-orang lain, apatah lagi orang-orang lain. Kerana Allah telah berfirman, ni cuba tengok ni, Allah kalau dia menghukum, tak ada siapa pun boleh halal, boleh sekat. Begitulah, mana kena peringatlah, kena ingat. Ini ancaman, baca ancaman Allah kepada nabinya. Sebab itulah kita kata Quran itu bukan Nabi tulis. Ini salah satu buktinya. Sebab kalau Nabi tulis, dia tak kata begitu ke diri dia sendiri. Ni ancaman dia pada orang lain, pihak lain, ancam dia. Cuba kita tengok, baca. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Bermaksud, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Allah melimpahkan kurnia-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu 194.
orang-orang yang kami berikan Alkitab, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ini 194. Allah SWT telah menjelaskan tujuan dan cara membaca Alkitab dengan bacaan yang sebenar dalam ayat yang lain begini. Jadi orang yang baca dengan betul, dengan cermat, lagu mana yang dikehendaki oleh Allah baru dapat petunjuk. Begini cara seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kitab di sini maksudnya Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ayat ini menggambarkan bahawa sekian ramai sahabat-sahabat Nabi yang mengikut Nabi itu baca dengan baik. Baca dari segi bacaan zahirnya dan juga dari segi tadabbur dan mengambil pengajaran daripada kitab itu, yakni Al-Quran. Baca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Bermaksud Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna mengambil iktibar. Jadi ayat tu dicelah-celah duduk cerita tentang Yahudi dan Nasrani awak mari tu. Ini sebagai perbandingan. Allah SWT nak tunjuk inilah orang yang layak menerima kitab suci daripada Allah. Inilah golongan yang dapat menjaga kitab suci Allah, tidak seperti Yahudi dan Nasrani yang telah mengubah dan memesongkan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Jadi alladzina atainahumul kitab ni berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi kita dan orang-orang Islam betul-betul taat dan patuh, sedar bahawa Quran ini adalah wahyu daripada Allah. Quran ini adalah kitab suci untuk kita jadikan sebagai panduan hidup. Orang ni lah ada munafaatnya, dapat ambil munafaat daripada kitab ni. Seterusnya 195. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, yang tak mahu terima Al-Quran. Itulah sebenarnya orang-orang yang rugi, terutamanya di akhirat kelak. Allah berfirman, baca. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Bermaksud, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si fulan itu menjadi sahabat karib. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan Al-Quran setelah ia datang kepadaku, dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya. Kemudian, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Seperti sebelum ni sudah ada dah super ni lah lebih kurangnya. Dan kita telah baca dah sebelum pada ni. Dan peliharalah dirimu dari hari yang seseorang tidak dapat melepaskan orang lain sedikit pun, tidak diambil daripadanya sebarang tebusan, dan tidak pula diterima syafaat daripadanya, pertolongan daripadanya. 196. Yang pertolongan tak dapat tu tanpa izin Allah. Kalau dengan izin Allah ada. Hari kiamat tu, di akhirat tu ada syafaat. Jadi ini maksudnya nafikan tak ada siapa pun dibagi syafaat ni, maksudnya tanpa izin Allah. Kalau dengan izin Allah itu ada. Allah berfirman, baca. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Bermaksud pada hari ketika Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan, tidak ada yang berani berkata-kata, yakni memohon pertimbangan, melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia berkata benar. Tak akan ada yang berani nak memohon pertimbangan, nak mohon syafaat, melainkan
illa man adzina lahur rahman. Makna ada. Kalau tak ada tu yang dinafikan itu, kalau dengan bebas nak minta, itu tak ada. Tak ada yang berani, tak ada siapa pun yang boleh pada hari kiamat kelak. 197 wa idh qala wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan kenangilah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, lalu Ibrahim menyempurnakannya. Jadi di sini 197. Jadi kalimat tu, ujian Tuhan terhadap Nabi Ibrahim tu apa dia? Berupa perintah. Tuhan ujilah ke mana? Dengan kalimat itu, berupa perintah dan larangan supaya terbukti kebenaran imannya. Itu maksudnya. Lepas tu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian Tuhan itu. Maknanya luluslah dalam ujian Tuhan itu. Di dalam surah An-Najm juga terdapat kenyataan yang sama. Allah berfirman, baca. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Bermaksud, atau belumkah dia diberitahu tentang apa yang terkandung di dalam lembaran-lembaran Nabi Musa dan juga di dalam lembaran-lembaran Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya. Jadi wa Ibrahim alladhi waffa di sini. Dalam ayat yang kita baca tadi, fa'atammahunna, haqullah. Haqullah. Nabi Ibrahim telah menyempurnakan. Maknanya luluslah. Sama juga di sini, waffa. Wa Ibrahim alladhi waffa. Tuhan sendiri kata Ibrahim berjaya. Ibrahim telah memenuhi segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala berupa perintah dan larangannya. Antara ujian yang dipenuhi dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim ialah yang disebut Allah di dalam ayat berikut. Mana Nabi Ibrahim telah sempurnakan? Contohnya dalam Quran. Ni baca. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Bermaksud ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, yakni serahkan dirimu. Ibrahim terus menjawab, aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Antaranya lagi ialah apa yang disebut Allah di dalam surah As-Saffat, firman-Nya. Ini pun bukti ni. Bukti, di mana bukti Nabi Ibrahim telah menyempurnakan ataupun telah melaksanakan tuntutan Allah itu. Ini antara bukti. Baca. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayahanda, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayahanda akan mendapati daku dari kalangan orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Terus kami menyuruhnya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata,
kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuknya namanya harum di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia, yakni Ibrahim, termasuk salah seorang dari hamba-hamba kami yang beriman. Kalau kita perhati ayat ni nampak sesuai sangat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Itu ibtila, bala, hak tu lah. Cuba tengok tu. Saling mentafsirkan, menjelaskan. Dan di sini kita tengok mimpi seorang nabi itu merupakan wahyu. Dan Nabi Ibrahim sampai ke peringkat tu ujian Tuhan terhadap dia, dan dia berjaya. Fa'atammahunna wa Ibrahim alladhi waffa. Dan di sini disebut Allah SWT puji Nabi Ibrahim kerana kejayaannya, dan kami abadikan untuknya nama yang harum di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Cuba tengok, tak lama dah nak raya haji ni, teringat pada Nabi Ibrahim. Cerita kurban, cerita gapo, orang pergi ke Mekah, kita pun duduk tunggu, duduk dengar. Lepas tu pergi pula, kalau tak pergi lagi tu pergi. Sekurang-kurangnya sekali pergi. Hidup sejarah dia tu. Apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim tu jadi hidup, kekal. Padahal ya ringkas ya, pada masa-masa tu tak ada apa, kosong situ. Tapi keberkatan yang Allah SWT berikan. Begitulah perjuangan seorang manusia yang Allah SWT nak menjayakannya. Begitulah caranya. Kita tengok, ini perjuangan. Lah ni kita nak tengok juta-juta orang pergi tu. Siapa tak boleh pergi kena ambil giliran tu. Dia tak boleh pergi lagi, daftar tahun ni, berapa tahun kemudian baru boleh pergi. Apa? Seruan Nabi Ibrahim lah tu. Kalau kita tengok seruan orang biasa, tak jadi gitu. Itu memang kehendak Allah dah. Sebab tu jadi manusia tu patuh tu, tak apa. Habis piti sebanyak mana pun tak apa, nak pergi belakang. Pakat nak pergi belakang Mekah tu. Kalau tak pergi, apa dia? Sunnah Nabi Ibrahim, iaitu kurban kabinatan ni. Masing-masing kurban. Itu semua tu ikut Nabi Ibrahim lah belakang tu. Apa namanya, hikmah dia sebalik pengorbanan itu pengajaran pengorbanan kepada umat Islam. Kalau kita sanggup korban anak kita, tak ada siapa situ, Tuhan akan selamatkan kita situ, tak ada siapa situ. Tapi kalau kita tak sanggup korbankan anak kita, nanti akhirnya akan terkorban juga anak kita. Akan terkorban juga. Begitu. Tapi Nabi Ibrahim itu berjaya lah dia. Berjaya. Allah SWT nak tengok, nak buktikan kepada dunia bagaimana kejayaan orang-orang yang menurut perintahnya. Itulah. Lepas tu 199 mana ni? Sesungguhnya aku melantikmu, inni ja'ilun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku melantikmu menjadi pemimpin umat manusia. Lagu ni pemimpin umat manusia. Dia tak ada nak kata kuasa politik, tak ada langsung. Merintah negara, tak ada. Nabi Ibrahim gitu je. Tapi kalau dah Tuhan nak beri kekal perjuangan seseorang tu, pemimpin dia lah pemimpinnya. Pakat nak berebut. Inilah seorang Nabi yang tidak dipertikaikan oleh mana-mana agama pun. Mana-mana agama pun. Yahudi pun terima, hak duduk sebut ni lah, duduk cerita ni. Yahudi pun terima, Nasrani pun terima, kafir musyrikin Arab pun terima, orang Islam lebih-lebih lagi lah, memanglah terima. Orang Islam ialah yang apa nama ni, betul-betul mengikut Nabi Ibrahimnya, menggambarkan ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar. Yang lain-lain itu walaupun duduk puja, duduk sayang kononnya kepada Nabi Ibrahim, sebenarnya dari segi perbuatannya jauh telah menyeleweng daripada ajaran Nabi Ibrahim. Sebab ajaran Nabi Ibrahim ialah Hanif, iaitu mengikut ajaran yang betul. Nanti dalam ayat seterusnya Allah SWT sebutlah. Allah SWT sebut
Bagaimana Nabi Ibrahim ni? Betul ke tidak Allah SWT kata inni ja'iluka lin-nasi imama? Memang betul. Raja lain, sultan lain tak tahu ke mana dah, orang tak sebut, orang tak ingat, tak tahu apa dia pun yang dia buat. Kalau ada peninggalan bangunan-bangunan pun runtuh habis dah. Jadi peninggalan lama, kesan-kesan peninggalan lama orang panggil. Tu je ada. Ajarannya tak ada, tak hidup, tak ada siapa pun yang ikut. Yang ikut buat panduan, buat pedoman hidup, tak ada. Berbeza dengan Nabi Ibrahim. Mulianya Nabi Ibrahim, Allah SWT suruh Nabi kita tu turut dia. Nabi kita tu turut dia. Dan memang Nabi kita tu daripada keturunan dia pun, itulah keberkatan dianya. Walaupun dia tak ada kuasa semasa di dunia dahulu, tak ada kuasa. Tetapi kadang-kadang nama dia tu, manusia ni, kalau tak ada kuasa tu lebih banyak disebut manusia kemudian, lebih banyak. Ini memimpin manusia sebagai seorang Nabi lagi Rasul. Memimpin tu maksudnya sebagai seorang Nabi lagi Rasul, bukan memimpin tu jadi Perdana Menteri ke Presiden ke tak. Manusia akan mengikutimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya dilantik sebagai Rasul dan pemimpin untuk sekalian manusia, juga diperintahkan supaya mengikuti Nabi Ibrahim. Allah berfirman, baca. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Bermaksud kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah dia dari orang-orang musyrik. Jadi salah satu ajaran Nabi Ibrahim ni mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, tak mahu syirik. Sedangkan hak lain-lain tu hak duduk kata sayang ke dia, duduk puja dia, duduk sanjung dia sangat tu, tak betul. Tauhid dah menyeleweng. Sedangkan itulah asas ajaran agama dia. Dengan sebab itu, kalau nak tengok ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar, yang masih hidup dan Tuhan akan jaga sampai kiamat, tengoklah orang Islam. Itulah pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Nabi Ibrahim pun minta, wa min dzurriyyati. Allah jawab pula, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ibrahim mohon, lantiklah juga. Dah Tuhan nak lantik jadi pemimpin umat manusia. Nabi Ibrahim ni sebagai seorang bapa, sebagai seorang datuk, dia ingat anak cucu dia selalu. Ni datuk yang penyayang, ingat selalu. Biarlah boleh, kalau boleh anak cucu begitu getek. Jawab Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim. Hak zalim dalam arti kata macam mana pun tak termasuk tu. Walaupun dia jadi presiden, walaupun dia jadi pemimpin, jadi ketua pemerintah negeri, pemerintah negara, pemerintah empire sekalipun, itu bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kalau ada cucumu pun tak termasuk. Hak zalim tak lagi, tidak ikutmu sebabmu tidak zalim. Ni 200. Cuba kita tengok. Maksudnya ialah aku tidak akan menjadikan orang kafir dan orang musyrik sebagai nabi atau rasulku. Sebab Tuhan lantik Nabi Ibrahim ni sebagai imam, itu maksudnya nabi lagi rasul. Jadi hak zalim di kalangan anak cucu dia, zuriat dia, iaitu orang kafir. Orang kafir tak boleh. Tuhan berjanji dah. Kalau kata nabi dan rasul, dia mesti Islam. Tak sayaklah dia mana pun, lahir bila pun, siapa pun, dia mesti kena Islam. Bila tidak Islam, maknanya zalim dah tu. Sebab syirik, syirik itu zalim. Justru Allah telah berfirman, baca. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi wahyu
sama seperti yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya Dia berikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab siksa yang amat berat disebabkan perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. Jadi daripada ayat ini juga difahami bahawa akan ada juga dari zuriat keturunan Nabi Ibrahim itu orang-orang yang zalim. Akan ada. Perkara ini disebut Allah dengan lebih terang lagi di dalam dua ayat di bawah ini. Baca. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Bermaksud dan kami limpahi berkat kepadanya, yakni Ibrahim, dan kepada anaknya Ishak, dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata terhadap dirinya sendiri. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bermaksud dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik. Itulah sejarah Nabi Ibrahim. Anak cucu dia akan ada, tetapi akan sentiasa ada yang duduk di atas jalan yang betul, ajaran dia yang betul. Supaya apa? Supaya hak menyeleweng, hak terbabas itu daripada landasan itu dapat kembali. Dapat kembali. Lepas tu wa id ja'alna al-baita mathab. Baca lagi. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kenangilah ketika kami jadikan rumah itu sebagai pusat perhimpunan manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah di Mekah, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang tinggal tetap di sana, juga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, yakni bersembahyang. Dan kenangilah ketika Ibrahim berdoa, oh Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah ini, sebuah negeri yang amat sentosa, dan kurniakanlah kepada penduduknya rezeki yang mewah dari segala jenis buah-buahan, iaitu kepada golongan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah menjawab, dan kepada orang yang kafir pun aku kurniakan juga sedikit nikmat kesenangan yang sementara, kemudian aku seretkannya ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan kenangilah ketika Ibrahim membina tapak-tapak asas Baitullah, yakni Kaabah, bersama Ismail, dan setelah selesai mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim, yakni tunduk patuh kepadamu,
Begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta membersihkan diri mereka. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan tiada siapa yang bencikan agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya sebagai seorang Rasul di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat kelak benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi kita balik Pak Asal tadi. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan kenangilah ketika kami jadikan rumah itu. Wa idh ja'alna al-baita, rumah itu. Rumah mana yang dimaksudkan, yang diisyaratkan ini? Yang Tuhan jadikan sebagai pusat perhimpunan manusia. 201. Yang dimaksudkan dengan rumah itu, iaitu al-bait di dalam ayat ini, ialah Baitillahil Haram, yang juga dikenali sebagai Kaabah. Itulah yang dimaksudkan. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna ni. Al-bait itu rumah mana? Maksudnya Baitillah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, baca. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadya wal-qala'id. Dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli syai'in 'alim. Bermaksud Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan ibadat dan hal-hal kehidupan. Demikian juga bulan-bulan yang mulia dan binatang-binatang kurban dan kalung-kalung binatang kurban itu. Yang demikian itu supaya kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang disebut oleh Allah ini al-bait ini Kaabah. Kaabah pun orang panggil juga. Baitul Haram pun orang panggil juga. Di dalam ayat yang lain. Ni wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas, itu al-bait itu Kaabah. Ni di dalam ayat ni al-Kaabah. Orang panggil juga al-bait al-haram. Al-bait al-haram mathabatan lin-nas, sebagai tempat tumpuan manusia. Sebagai tempat tumpuan manusia. Memanglah jadi tumpuan. Hari ni boleh tengok lah. Terbukti benar lah jadi tumpuan tu. Tumpuan untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Ada cara-caranya. Padahalnya kalau nak kira Kaabah tu, tak ada lah secanggih bangunan-bangunan lain di dunia ni. Bangunan-bangunan lain ni jadi tarikannya pasal apa? Hebatlah dari segi dari segi binaan dia tu. Kaabah ni 4 segi gitu je. Nama lagi Kaabah. Kaabah ni 4 segi lah. Bangunan yang bentuknya 4 segi. Tapi orang pergi lain tu pergi nak tengok lah. Menara berkembar ke apa ke, Burj Khalifah ke gapo ke gitu. Orang pergi nak naik nak tengok tu je. Nak tengok seni bina dia ke, nak tengok gapo ke. Hak tu lah. Tak ada kata balik tu dalam keadaan insaf, bersih hati, berasa puas hati, berasa lega jiwa. Tak ada. Ni tumpuan manusia ni untuk buat ibadat. Nyegi tu kat ramal tu kat orang tak berhenti sepanjang tahun. Lebih daripada tempat lain lagi. Tetapi masing-masing bawa balik perasaan dan jiwa yang berbeza. Tidak seperti kalau kita pergi tengok tempat Taj Mahal kau gapo kau, kita kata pergi tak ada gapo pengajarannya balik. Hak ni walaupun kalau nak kira rumah tu, masjid lain dalam dunia hebat-hebat lagi. Nak banding dengan Kaabah tu dapat 4 segi gitu.
Kalau nak kira hak zaman dulu lagilah. Dapat ke susun-susun batok gitu ya. 4 segi lagu tu. Tetapi tak jadi tumpuan lah. Tumpuan manusia pergi. Tak ada seramai tu. Sebab itulah kata kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Tuhan yang buat ja'alallah. Tuhan yang menjadikan, yang buat gitu. Sebab itu kita tengok banyak agama dalam dunia ni. Penganutnya pun ramai, tapi tidak ada setara orang Islam. Dia pelik. Pergi ke tanah suci, pergi kepada orang panggil Baitullah ataupun Kaabah ni, tak ada orang kafir lain lagu tu. Cuba tengoklah dalam dunia ni, adakah lagu tu? Ramai nampak hebat, jujuk-jujuk pergi. Pergi pula dengan penuh perasaan pula. Pergi macam-macam lah. Kita sebagaimana yang kita semua tahu dengan penuh perasaan. Ada pun orang pergi tempat lain tak ada gitu. Walaupun orang panggil tanah suci pun, tanah suci di Vatikan ke di mana tak ada gitu. Hebat lah pun. Pergi juga dengan penuh harapan supaya Allah SWT ampunkan dosa. Jerit-jerit pergi duduk situ. Tapi dalam keadaan sopan, tidak kata duduk rambut, duduk tapak, pipi ke apa, tak ada. Semua sopan, senyap. Nampak tu di bawah pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan tanah suci lain. Tanah suci lain kalau kita tengok dalam dunia ni lah. Kalau nak tahu benda-benda gini, molek baca kitab Syekh Nadwi Al-Arkanul Arba'ah. 4 rukun utama dalam Islam. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia buat perbandingan dengan agama-agama lain. Situ kita nampak beza Islam ni. Munasabah lah kalau kata agama ni agama terakhir yang Tuhan pilih untuk manusia. Munasabah. Kita tengok cara dia tu berbeza tu. Tak apalah. Jadi semua ni hidup belaka ni. Ada bulan haram, ada hadyu, ada qalaid, apa ni ketika orang tu bawa binatang kurban, ini semua hidup sampai ke hari ni. Nabi Ibrahim start dulu tu. Hidup sampai ke hari ni. Itulah wa arina manasikana tu. Minta Tuhan tunjuk kepada kami jalan beribadat, buat kerja haji ataupun umrah tu. Allah SWT tunjuk wayak kepada Nabi kita dan lengkap wayak tu, kemah, cukup. Tak ada benda, tak ada penyelesaian, tak ada jawapannya. Kenapa begini, kenapa begitu, semua ada rujukan belakang lengkap. Inilah berbeza ibadat ni, manasik dalam Islam ni ataupun lain-lain, ibadat semaya dan lain-lain berbeza sekali daripada agama-agama yang lain. Sebabnya kalau kita kata turun rokok tu, apa yang angkat tangan, bangun angkat tangan, ada belaka. Begitu juga masalah haji, masalah umrah ni, setiap gerak-geri tu ada belaka panduannya. Ada di dalam kitab-kitab yang sahih. Apa yang tidak ada di dalam agama-agama lain. Itulah memang buktilah yang menunjukkan agama ini, agama Islam ini memang dikehendaki Allah, diredai Allah untuk umat manusia sampai kiamat. Sampai hari ini kita boleh tengok hidup benda tu. Tidak seperti hak lain. Untuk mengerjakan haji 202 sebagai pusat perhimpunan manusia, yakni untuk mengerjakan haji. Jadi cerita haji ni pun asalnya mari mana? Nabi Ibrahim juga. Itu nak ayat betapa berkatnya hidup Nabi Ibrahim itu. Atas permintaan Nabi Ibrahim, sebagaimana akan disebutkan nanti, Allah telah jadikan Baitullah sebagai pusat perhimpunan manusia. Untuk tujuan itu, padahalnya kalau kita tengok masa itu kosong, pada pasir, tak ada apa. Dia tinggal isteri dia dengan anak dia Ismail tu yang masih kecil lagi, tak ada apa. Tetapi hikmat Tuhan ni, bila dia seorang Nabi, Tuhan raya ada sini, nak sini. Tadi dia raya anak dia, Nabi Ibrahim dengan anak dia seorang lagi, Ishak. Ni raya Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail. Ni di Mekah. Cerita di Mekah. Jadi anak dia tu Tuhan beri berkat belaka.
Ibrahim pun Ismail pun bukan main. Jadi buat pusat ibadat seluruh dunia di Mekah. Ishak duduk di Palestin sekarang ni. Ishak di Baitul Maqdis, itu pun yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim juga di situ. Jadi berkat dia tu sehingga kedua-duanya jadi kiblat umat Islam. Di suatu ketika dahulu kita berkiblat kepada Baitul Maqdis. Itu pun peninggalan Nabi Ibrahim juga. Betapa berkatnya usaha Nabi Ibrahim tu. Nampaknya macam orang biasa je, begitu dia pergi duduk dakwah orang. Rupanya Tuhan beri berkat begitu more kepada dia. Ni Allah berfirman, baca. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu, yakni ke rumah Tuhanmu, dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ini kalau kita tengok di peringkat asal tu, Tuhan suruh dia seru. Tak tahu seru gap pun. Suara dia tu gemuk, tak tahu ke mana pergi. Kita kata hilang gitu, tidak hilang rupanya. Dia seru tu. Lepas tu kau ramai orang Islam ni seperti yang kita tengok hari ni. Itu hasil seruan Nabi Ibrahim lah, nak pergi ke Mekah tu, nak pergi buat kerja haji. Haji itu dalam makna yang umumnya termasuklah umrah, sebab menuju ke tempat tu maksud dia. Jadi hak Tuhan sebut di sini jalan kaki pun ada. Bayangkan orang zaman dulu pergi jalan kaki. Naik unta tu hak kuruh pun naik pergi. Tak ada dah tu semua tu, tak ada dah cerita jalan kaki, tak ada dah cerita unta kuruh tu. Pergi dengan kenderaan lain pula. Orang dulu tak terfikir, pergi dengan kapal terbang, pergi dengan kapal laut, macam-macam pergi. Dari segenap ceruk rantau. Itu dalam hadis. Kalau kita tengok hadis ni, pasal kita tak pergi situ. Kalau kita pergi situ, luar benar lagi lah, banyak lagi lah ceritanya. Hasil seruan Nabi Ibrahim berlaku. Ni semua ni yang kita duduk tengok hari ni orang duduk pergi berduyun-duyun pergi daripada serata dunia begitu. Itu adalah hasil seruan. Hak Tuhan kata adzin fin nasi bil haji. Tuhan suruh dia seru. Dia seru pada ketika tu tak tahu mana tu orang. Lepas tu sebab kita tengok hari ni lah. Dan tempat yang aman sebagai pusat perhimpunan manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah dari maqam Ibrahim, maqam Ibrahim itu tempat solat. Jadikanlah tempat solat dari maqam Ibrahim. Mana nak start tempat sembahyang mana? Dari maqam Ibrahim. Situlah duduknya, berdirinya. Yang dimaksudkan dengan maqam Ibrahim ialah batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membina Kaabah bersama-sama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu maqam Ibrahim. Jangan duduk ingat sebab bahasa kita. Maqam ni maqam ayah dia, maqam diraja dan sebagainya, makna kubur. Bukan. Maqam ni bukan kubur Nabi Ibrahim duduk situ. Lepas tu buat tempat sembahyang, start daripada kubur Nabi Ibrahim itu tidak di situ. Itu maqam tu maknanya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Sapakala ni ada lagi pada dalam satu bangunan tu, bangunan kecil lah. Kalau kita tengok dalam gambar tu nampak ada lah tu lah, bekas tapak kaki. Anak-anak cucu ni mana-mana orang Islam atau dunia pergi zaman dulu pakat duduk jamuh. Duduk jamuh sampai lekuk. Hari ni tak beri jamuh, boleh tengok saja. Tengok gitulah, tengok duduk keliling tu pakat duduk pegang. Kenangan kepada Nabi Ibrahim tu. Asalnya Nabi Ibrahim duduk atas batu tu. Batu tu berperanan sebagai lift. Kalau kita learn lift, nak buat tinggi tu, batu tu naik. Nak letak batu tempat tinggi kan, bukan tinggi kat Kaabah tu, batu tu naik. Nak turun begitulah. Mukjizat Nabi Ibrahim. Itu sebagai mukjizat Nabi Ibrahim. Dan mukjizat itu kekal sampai ke ni. Sampai ke ni. Duduk mana waktu tu?
duduk di Mekah, duduk di Baitul Haram, Baitullahil Haram. Mana siapa yang jaga tu? Orang Islam. Jadi betul lah ajaran dia, peninggalan dia, orang Islam yang jaga. Yang mana sabarlah dia tu yang jaga agama Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Agama Islam. Hak lain tu sudah syirik abidah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sendiri semasa hayatnya. Nabi Ibrahim pun semaya dia start situ. Dia start situ. 205 bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah. Tahhir baitiyah. Tahhir baiti. Bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah. Tuhan suruh Nabi Ibrahim. Sucikan untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang tinggal tetap di sana, juga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, yakni untuk orang-orang yang bersembahyang. Jangan ada unsur-unsur syirik, benda-benda bahan-bahan yang digunakan oleh orang-orang musyrik, iaitu dari berhala-berhala. Jadi Tuhan suruh bersihkan dari berhala-berhala. Tiba-tiba hak dakwa kata anak cucu Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ismail sayang kepada Nabi Ibrahim, dialah berhala dalam itu 300 lebih berhala. Maka kerja Nabi kita serupa dengan Nabi Ibrahim dahulu. Allah suruh bersihkan. Nabi kita lah yang membersihkannya. Arab, Quraisy itu pun keturunan Nabi Ibrahim juga. Ramai daripada mereka tu keturunan Nabi Ibrahim juga. Tetapi hak menyeleweng. Jadi hak betul pun keturunan dia juga. Itulah hak Nabi kita semasa pembukaan Mekah tu bersihkan berhala tu. Terlebih dahulu Allah SWT suruh Nabi Ibrahim bersih. Jangan buat ada benda-benda lagu tu, sebab ini tak sesuai. Ini pusat tauhid, ajaran tauhid. Jadi macam mana nak ada benda-benda gitu? Sebagaimana kata Nabi Ibrahim dalam doanya ini. Nabi Ibrahim pun tak syirik lagu tu, penyembahan berhala seperti itu. Tiba-tiba orang yang dakwa anak cucu dia dakwa mengikut ajaran Nabi Ibrahim, duduk bubuh berhala 300 lebih. Dalam dan luarnya ada belakang berhala macam-macam, termasuklah berhala Nabi Ibrahim sendiri yang bubuh dalam tu. Nabi Ismail bubuh juga dalam tu. Itulah penyelewengannya. Baca Safwan baca. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Bermaksud dan kenangilah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Maknanya Nabi Ibrahim tak menyembah berhala. Dia tak suka, dia anti penyembahan berhala. Tiba-tiba orang-orang yang mendakwa mengikut dia duduk sembah berhala. Adakah betul begitu? Hak betulnya Nabi kita lah. Allah juga berfirman menceritakan kata-kata Nabi Ibrahim begini, menunjukkan dia tu orang Islam, tak sembah benda lain. Baca. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Bermaksud sesungguhnya aku menghadapkan muka dan diriku kepada Tuhan, yakni Allah yang menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan kenangilah Ibrahim ketika Ibrahim berdoa, oh Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa. 206 panjang pula ni. Kita berhenti sekata dulu malam ni berhenti sekata dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah.